Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zikri Hakim bin Muhammad Rusli. Nombor metrik saya 262991. Saya akan meneruskan pembincangan tentang kerja kursus ekonomi Malaysia. Saya akan meneruskan dengan 1.3.4, iaitu hasil yang akan dijangkakan atau dicapai. Di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030, salah satu hasil yang dijangkakan atau telah dicapai adalah telah menjadi mercu tanda pencapaian Kementerian Ehwal Ekonomi, iaitu MEA, pada tahun 2019, dengan menjadikannya hala tuju baharu untuk pembangunan negara. Pembangunan itu membabitkan perstrukturan semula ekonomi negara ke arah ekonomi yang bernilai tinggi dan mengurangkan jurang perbezaan antara kelas pendapatan, kaum, wilayah dan rataian nilai. Contoh pencapaian hala tuju MEA adalah memberi keutamaan agihan peruntukan pembangunan sebanyak RM13.04 bilion untuk pembangunan 6 negeri yang membangun, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Peruntukan pembangunan luar bandar juga diberi keutamaan apabila 218 projek jalan luar bandar dan penghubungan desa bernilai RM926.2 juta dibuat sepanjang tahun lalu. Selain itu, 23 projek bekalan air luar bandar bernilai RM737.9 juta. Pencapaian MEA ini jelaslah bahawa WKB 2030 ini menjadi mercu pencapaian Kementerian Ehwal Ekonomi 2019 dengan menjadikannya hala tuju baharu pembangunan negara. Seterusnya saya akan membincangkan tentang objektif kajian tugasan ini. Yang pertama ialah mengkaji latar belakang pembangunan seimbang wawasan kemakmuran bersama 2030. Yang kedua, mengkaji kepentingan untuk menyelesaikan cabaran pembangunan seimbang di bawah WKB 2030. Yang ketiga, mencadangkan langkah untuk menyelesaikan cabaran pembangunan seimbang di bawah WKB 2030. Dan yang keempat ialah mencadangkan projek atau inisiatif yang boleh diambil untuk menyelesaikan cabaran pembangunan seimbang di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030. Okey, yang terakhir ialah saya akan membincangkan langkah atau cadangan untuk menangani cabaran pembangunan seimbang di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030. Salah satu cabaran yang dinyatakan adalah jurang pendapatan golongan kaya dan miskin semakin hari semakin lebar. Beberapa langkah dan kaedah harus diambil oleh pihak yang berkenaan untuk mengatasi jurang pendapatan di kalangan rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana cabaran ini semakin sedikit sebanyak menjejaskan pembangunan seimbang yang telah dinyatakan dalam wawasan kemakmuran bersama 2030. Langkah yang pertama yang boleh diambil oleh pihak berkenaan ialah pelaburan modal insan. Malaysia perlu meningkatkan pelaburan dalam modal insan bagi menangani masalah keterseimbangan pendapatan di negara ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana modal insan adalah penyeimbang terbaik bagi menangani masalah keterseimbangan pendapatan. Masalah keterseimbangan tidak dapat diselesaikan jika negara sendiri tidak berjaya menyelesaikan masalah kualiti pendidikan dan kesihatan. Di peringkat global, masalah keterseimbangan wujud disebabkan oleh modal insan dan bukan didorong oleh tahap kekayaan fizikal. Jelaslah bahawa dengan pelaburan modal insan itu dalam pendidikan dan penjagaan kesihatan akan menjadikan negara kita lebih seimbang dan boleh mencapai pembangunan seimbang yang telah dinyatakan dalam wawasan kemakmuran bersama 2030. Selain itu, langkah kedua yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran tersebut adalah dengan menjadikan golongan kategori P40
dan M40 supaya bergiat aktif dalam bidang perniagaan. Kerajaan perlu melipat gandakan usaha untuk terus meracakkan sektor ekonomi golongan sasar dari kategori B40 dan M40 ini agar kedudukan sosioekonomi masyarakat dapat diseimbangkan. Sudah tiba masanya mentaliti orang Melayu diubah. Jika mahu terus bermaju dan kaya, orang Melayu perlu bergiat aktif dalam perniagaan. Identiti bidang perniagaan hanya dimiliki orang Cina tidak boleh lagi wujud. Walaupun perniagaan dilihat sektor berisiko tinggi, hakikatnya inilah lubuk emas yang boleh memajukan kedudukan diri dan keluarga serta membantu mengeluarkan kita dari garis kemiskinan tegar. Peluang, platform dan inisiatif berterusan perlu disediakan oleh kerajaan untuk membantu orang Melayu mencebur di bidang perniagaan dan keusahawanan walaupun secara kecil-kecilan. Itu menjadikan golongan kategori B40 dan M40 ini supaya bergiat aktif dalam bidang perniagaan akan menipiskan jurang yang wujud antara golongan kaya dan miskin ini. Seterusnya boleh mencapai pembangunan yang seimbang di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030. Itu WKB 2030. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.